الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang di kalangan umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan, yang tidak mahu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mahu masuk syurga? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mentaati aku, dia masuk syurga. Dan sesiapa yang durhaka terhadapku, maka dia enggan untuk masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini merupakan pesanan Nabi SAW supaya umatnya mentaati dan mengikut ajarannya. Kerana perkara itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh manusia. Sebagaimana raja, presiden, perdana menteri, pemimpin, ketua dilantik oleh sesama manusia. Adapun Rasul dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sendiri yang memilih siapa menjadi rasulnya. Dan Allah Ta'ala memerintah supaya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu dikasihi oleh Allah dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sekiranya kamu berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang kafir, yang engkar. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi awal yang menjadi contoh dan teladan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di masa wafatnya, apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, menjadi ketua negara yang pertama selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada sesuatu perkara dan sesuatu masalah, maka Abu Bakar membuat keputusan mengikut Al-Quranul Karim dan mengikut apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia tidak ingat, maka Abu Bakar bangun berdiri dalam masjid, bertanyakan orang ramai, siapa kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran berkait dengan perkara ini? Sekiranya tidak ada yang menjawab, Abu Bakar bertanya lagi,
Siapa kalangan kamu yang ingat bahawa Nabi SAW pernah membuat apa-apa keputusan dan kenyataan berkenaan dengan perkara ini? Itulah juga Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu menunjukkan betapa para sahabat radhiyallahu anhum berpegang teguh dengan Quran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanggungjawab memelihara Al-Quran dan memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ramai di kalangan mereka yang hafal Quran mati syahid di dalam peperangan menentang orang-orang murtad, kerana mereka yang alim dan hafal Quran ini bukan saja duduk di masjid, mereka berjuang mempertahankan Islam. Apabila ramai di kalangan mereka mati syahid di dalam peperangan menentang orang-orang murtad, maka Abu Bakar bimbang Quran akan hilang dengan ramainya mereka yang mati syahid ini. Lalu beliau mengarahkan supaya dikumpulkan Al-Quran Al-Karim di kalangan mereka yang menghafalnya dan mereka yang menulis pada tulang, pada belulang dan pada kayu. Ya, masa itu tidak ada lagi kertas. Kertas belum direka. Maka Quran bergantung berhafal, bergantung kepada tulisan pada tulang, pada belulang dan sebagainya. Ditugaskan sahabat-sahabat yang dianggap alim dalam Quran dan hukum-hukumnya, seperti Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain lagi. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang dihafalkan. Di masa itu hadis-hadis Nabi belum lagi dikumpulkan. Tidak ada benarkan hadis Nabi dikumpul dan ditulis. Setelah Quran disempurnakan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan disempurnakan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Quran yang kita baca hari ini adalah yang dikumpulkan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan sempurna yang cukup, yang dikenali dengan Mashaf Uthmani. Quran yang dikumpul dengan cukup di zaman Sayyidina Uthman, disusun surah dan ayat-ayatnya dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingat oleh sahabat. Lalu mereka menulis dalam Mashaf, dalam Quran, dan Quran dibahagikan daerah-daerah. Kerana di masa itu tidak ada lagi kertas. Satu daerah satu Quran saja. Tidak banyak Quran. Satu daerah satu Quran saja. Setelah Quran disempurnakan, maka dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.